Proof. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Mat Tampau. Saya jemput sekarang Yang Berhormat Sik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya juga ingin bersama dalam perbahasan pindaan rang Undang-Undang Akta Kerja 1955 yang saya yakin pindaan ini amat penting bagi kita mengenengahkan dan semakkan ketika mana pindaan akta ini yang kita lakukan pada 10 tahun yang lalu. Dan kita sedia maklum bahawa pekerja dan majikan adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya memberikan limpahan atau dengan izin spillover yang menjanjikan kestabilan dan pentadbiran demi untuk kemakmuran rakyat. Dalam perbahasan ini, Tan Sri Tuan di-Pertua, saya ingin membangkitkan beberapa persoalan. Yang pertama, adakah pindaan rang undang-undang ini ada mengambil kira kelonggaran kepada pekerja dari segi waktu bekerja di rumah atau BDR, dan adakah metod BDR ini akan terus digunakan pakai meskipun kita memasuki fasa endemik? Seterusnya persoalan saya kira cukup signifikan berkaitan pindaan RUU Akta Kerja 1955 ini, iaitu keterlibatan pihak pemegang taruh dengan izin stakeholder sebelum RUU ini dipindah. Saya ingin tahu sama ada pihak kementerian ada menganjurkan sesi libat urus dengan pihak majikan serta kesatuan sekerja dan juga NGO-NGO yang berkaitan hak-hak pekerja. Ini adalah penting kerana penglibatan dengan pihak-pihak berkepentingan dapat mengumpul perspektif serta sudut pandang yang lebih luas apabila ia mengambil kira semua pendapat daripada pelbagai pihak. Mohon penjelasan daripada pihak kementerian. Dalam menerusi libat urus ini dahulu, adakah semua ahli yang berhormat juga saya bertanya, adakah pindaan ini turut melibatkan pematuhan standard International Labour Organization atau ILO atau Pertubuhan Buruh Antarabangsa yang meletakkan takrifan terhadap terma buruh paksa? Mengapakah tarifan buruh paksa dalam pindaan RUU Akta Kerja ini tidak merangkumi 11 petunjuk buruh paksa yang dikeluarkan oleh ILO? Apakah pendirian kita terhadap buruh paksa tidak sama dengan negara-negara yang lain yang menggunakan pakai standard ILO? Saya mohon pencerahan daripada pihak kementerian. Seterusnya, Tan Sri Tuan di-Pertua, mengikut perkeliling yang dikeluarkan oleh KSM, pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955 ialah semua pekerja yang menerima gaji tidak melebihi RM2,000 sebulan dan juga semua pekerja manual tanpa had gaji. Perkara ini menjadi lebih kritikal kerana Akta Kerja 1955 ini, majikan atau pekerja boleh menamatkan kontrak perkhidmatan tanpa memberi sebarang notis dalam keadaan berikut, iaitu dengan membayar indemnity ganti notis dan sekiranya berlaku apa-apa pelanggaran yang disengajakan terhadap syarat-syarat kontrak perkhidmatan. Maka adalah lebih baik jika akta ini mengambil kira golongan sasaran berpandukan kumpulan B40 dan sebahagian M40 bagi menjadikan akta ini lebih relevan di masa kini. Sehingga kini masih ada pekerja domestik yang dibayar gaji RM600 ketika gaji minimum di Malaysia akan dinaikkan kepada RM1,500 seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Persekutuan Pekerja Domestik Antarabangsa IDWF, pindaan Akta Kerja 1955 ini tidak memadai untuk melindungi kaki tangan domestik, memandangkan penukaran istilah itu kepada pekerja domestik tidak memadamkan status mereka sebagai pekerja tidak formal. Hal ini kerana pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955 kekal dinafikan hak asas seperti hari cuti dan waktu kerja tetap. Isu asas antaranya mereka dinafikan rehat sehari dalam seminggu, tidak dibenarkan memiliki telefon bimbit dan tiada gaji minima kekal. Maka cadangan pindaan ini perlu turut diperhalusi dalam kerangka kemudahan dan kebajikan, terutamanya apabila berdepan kesukaran untuk mendapatkan bantuan jika dieksploitasi. Seterusnya, Tuan Di-Pertua, begitu juga perkara yang berkaitan kemerosotan penarafan Malaysia ke tahap Tier 3 dalam laporan Trafficking in Person TIP 2021 oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Saya mengambil maklum bahawa isu pemandangan manusia yang turut merangkumi aspek buruh paksa adalah cabaran besar yang dihadapi oleh negara pada masa kini dan sedang dikaji oleh Kementerian Sumber Manusia dalam kerangka Pelan Tindakan Nasional mengenai buruh paksa.
Laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat 1 April 2020 hingga 31 Mac 2021 telah menyenarai hitam produk dari sektor pembuatan barangan getah dan peladangan kelapa sawit disenarai hitam oleh pihak berkuasa kastam dan pelindungan sempadan Amerika Syarikat kerana disyaki memiliki unsur buruh hal dan hal ini perlu diselesaikan dengan segera memandangkan cadangan Akta Kerja 1955 ini perlu memenuhi piawaian dan amalan seperti yang digariskan dalam perjanjian perkongsian Trans-Pacific Plan Konsistensi Buruh Malaysia Amerika Syarikat dan Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Akhir sekali, saya menyambut baik cadangan bagi bentukan seksyen baru bagi akta ini iaitu 60 FA berkaitan cuti paternity di mana seorang pekerja lelaki yang sudah berkahwin layak mendapat cuti paternity bergaji dibayar pada kadar gaji biasa untuk tempoh 3 hari berturut-turut bagi setiap anak. Tuan Ibu Ketua, sekian, terima kasih. Terima kasih.